Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid Lima Unggur. Hari ini hari Selasa 20 April 2021. Jika ikut jadual, waktu matematik kita adalah pada pukul 7.30 hingga 8.30 pagi ya. Okey, jadi cikgu akan gunakan lebih kurang 10 hingga 15 minit untuk membuat penerangan. Lepas itu anda dikehendaki menyiapkan kerja rumah dan mengambil gambar dan hantar ke dalam grup matematik kita. Dan penghantaran itu diambil kira sebagai kehadiran seperti dululah. Okey, so kita sudah belajar premium untuk insurans hayat kan. Jadi hari ini kita akan sambung, ini ialah muka surat 45. Awak buka kepada handouts ataupun lembaran kerja awak, muka surat 45. Betul, okey, iaitu premium bagi insurans motor. So hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak buat kiraan insurans motor. Motor maksudnya motosikal, kereta lah. Ianya dikira berdasarkan tarif motor. Okey, jumlah premium adalah bergantung kepada faktor-faktor seperti jenis kenderaan. Okey, sama ada motosikal ke kereta, jenis kenderaan. Lepas itu kegunaan kenderaan. Okey, kegunaan kenderaan, capacity engine. Kegunaan kenderaan itu maksudnya kegunaan sendiri ke ataupun kegunaan syarikat. Lepas itu capacity engine ialah capacity engine ialah berapa cc lah, berapa power untuk engine bagi motor tersebut. Lepas itu contohnya kereta kita ada 1000 cc, 1300 cc, 1500 cc, 1800 cc, 2000 cc, 2005 cc. Contohnya Hilux kadang-kadang sampai 3.5 maksudnya 3500 cc kan. So itu masuk capacity engine lah. Kalau motosikal kita ada 100 cc, 110 cc, 120 cc, 150 cc dan sebagainya. Jenis dan jumlah perlindungan yang diingini ya. So di sini berikut jadualnya adalah beberapa jenis ya. Polisi akta ini hanya bergantung pada kapasiti enjin kenderaan sahaja. Ini polisi akta. Lepas itu polisi pihak ketiga sama juga hanya bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Okey. Lepas itu kita ada polisi komprehensif. Polisi komprehensif ini bergantung pada kapasiti enjin dan juga nilai kenderaan semasa ingin diinsuransikan. Okey. So biasanya kita perlu buat polisi komprehensif lah untuk kereta dan motosikal kita supaya dia lebih lengkap lagi lah. Okey. Kemudian satu lagi adalah polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Ini juga bergantung pada kapasiti enjin dan juga nilai kenderaan semasa ingin diinsuransikan. Tetapi kiraan dia adalah berdasarkan kadar premium dia ialah 75%. 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Maksudnya kalau kita hanya beli polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, premium ini lebih murah berbanding dengan polisi komprehensif. Tapi saya bagi contoh, hari ini katakan Ali, kita bagi contoh, dia punya kereta mengalami kemalangan, dia langkah kereta orang. Jadi kalau dia kemudian pemandu yang kita langkah itu dia cedera, kita sendiri Ali itu pun cedera, dua-dua kereta rosak teruk. So kalau dia beli polisi komprehensif, dia boleh mendapat tuntutan pembasahan untuk semua kedua-dua kereta dan juga kedua-dua kereta dan juga tuntutan perubatan untuk orang yang kita langkah itu kalau dia cedera teruk lah. Tetapi kalau polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, ini khas dia 75% saja kan. Jadi ini hanya kepada orang yang kita langgar, kemudian kenderaan
kenderaan orang kita langgar lah. Itu baru kita boleh buat tuntutan lah. Dan berlaku kebakaran, kita boleh buat tuntutan dan juga kecurian. Okey, so itu 75%, so lebih murah. Okey, jadi ini satu jadual ini adalah tarif motor. Ini kita panggil tarif, jadual tarif motor. Maksudnya bagaimana buat bayaran. So kita tengok dia punya capacity engine lah di sini. Capacity engine, berapa cc. Kemudian ini untuk kereta saya rasa, engine lah, engine motor dia lebih kecil cc dia. Untuk Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak pun ada perbezaan. So untuk Semenanjung Malaysia, polisi komprehensif dia lebih mahal lah memang. Okey, kemudian polisi pihak ketiga dia lebih murah. Kalau kita tengok jadual ini memang ditetapkan dalam satu jadual. Jika anda ditanya soalan seperti ini, memang anda akan diberi jadual lah. So kita perlu rujuk kepada jadual. Lepas itu polisi komprehensif untuk Sabah Sarawak, kalau kita tengok dia memang jauh lebih murah berbanding dengan Semenanjung Malaysia, dan juga polisi pihak ketiga pun lebih murah. Okey, ini sumber daripada jadual tarif motor 2015. So bagaimana buat kiraan? Rumus mengira premium asas polisi komprehensif. Untuk kira polisi komprehensif bagi premium asas, kita kena tengok dia Semenanjung Malaysia ke ataupun Sabah Sarawak lah, dan kita kira guna rumus lah. Di sini ada hasil tambah dua perkara. Yang pertama ialah kadar bagi 1000 yang pertama. 1000 yang pertama. Lepas itu nanti kita akan tengok jadual satu lagi 1000 yang pertama. Lepas itu ini memang ikut jadual ni lah. 1000 yang pertama kita bayar satu kadar lah, ikut kadar yang di sini lah. Contohnya kalau 1400 cc, dia punya 1000 yang pertama kita kena bayar RM273.80. Kemudian kita perlu tambah RM26 bagi setiap 1000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang lebih daripada RM1000. Okey, tetapi kalau untuk Sabah Sarawak masih sama, kita bayar kadar bagi RM1000 yang pertama, lepas itu kita tambah RM20.30 untuk setiap 1000 yang seterusnya. Tadi kalau Semenanjung RM26 bagi setiap 1000 yang seterusnya. So kita nanti akan tengok bagaimana kita buat kiraan berdasarkan rumus ini. Kemudian kita ada satu diskaun di sini yang kita namakan dia diskaun tambah tuntutan, NCD. NCD maksudnya kalau sepanjang tahun itu kita tidak ada buat apa-apa tuntutan, maka insurans kita pada tahun seterusnya akan mendapat diskaun. Diskaun paling tinggi 55%. Diskaun tanpa tuntutan ialah ganjaran untuk pemilik kereta jika dia ada sebarang tuntutan dibuat dalam tempoh setahun. Dan nilai NCD itu ialah beratus dia, contohnya 50%, 55%, 40%, okey. Darab dengan premium asas. Kemudian premium asas bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, ini juga 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Kalau kita nak kira premium asas untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, guna rumus ini. Dia adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Memang ada di sini tadi 75%. Okey, so itu konsep dia. So kita baca soalan contoh 10. Pagi ini kita buat contoh 10 sajalah. So Encik Aiman mempunyai sebuah kereta model Proton Azora 1.6. 1.6 maksudnya cc dia 1600 lah. Untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Okey, ini untuk Semenanjung Malaysia. Maklumat kereta itu adalah seperti berikut. So jumlah yang ingin diinsurankan RM60,000 dia nak insurankan. Umur kenderaan 5 tahun. Capacity engine 1600 cc, NCD dia punya diskaun untuk tanpa tuntutan itu, diskaun tanpa tuntutan NCD 25%. Okey, 25%. Jadi sebenarnya nilai kereta ini akan semakin menyusut apabila tahun ini meningkat. Kalau umur dia meningkat, dia punya jumlah yang diinsurankan akan berkurang lah. Sebab dia punya nilai kereta itu semakin menyusut. Okey, so hitung premium kasar bagi kereta Encik Aiman untuk polisi komprehensif.
polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan juga polisi pihak ketiga. So di sini ada 3 polisi kita kena kira premium kasar dia. Okay, so awak dengar betul-betul Okay, so untuk polisi komprehensif, kita tengok komprehensif dulu Okay, so komprehensif yang di sebelah kiri ini Okay, you tengok ke bawah. Untuk polisi komprehensif kita ada 5 langkah iaitu A, B, C, D, E So saya akan terangkan satu demi satu. Okay, yang pertama ialah 1,000 yang pertama. Berapa premium asas dia? RM1,000 yang pertama. You kena ingat tadi dia nak buat RM60,000 kan? So dia ini hanya kira RM1,000 yang pertama. Kalau RM1,000 yang pertama, dia punya Exora 1,600cc. 1,600cc di dalam lajur di dalam baris kedua kan 1,004 dia sudah lebih 1,004 dia 1,600 tapi dia belum melebihi 1,650 so dia dalam golongan ini 1,600cc 1,600cc so di Semenanjung dia punya kadar dia RM305.50 So inilah RM305.50. Ini adalah 1,000 yang pertama. Ini kadar yang dia perlu bayar. Okay. Belum lagi ini hanya yang basic lah. Lepas itu, kan tadi kita punya rumus kena tambah RM26 bagi setiap 1,000 yang seterusnya. Di sini ada berapa ribu selepas 1,000 pertama. Sebab ini untuk 1,000 pertama. Dan you kena ingat tadi, kita punya insurans yang kita nak beli ialah RM60,000 untuk kereta Exora Aiman kan. So RM60,000 itu kita tolak RM1,000 yang pertama ini. Tolak RM1,000 pertama. So RM1,000 pertama ini kalau kita tolak RM59,000. RM59,000 kena bahagi 1,000 Contoh hari itu premium kan pun bahagi 1,000 untuk hayat insurans hayat kan. Okay, so dia adalah sama dengan 59. Maksudnya ada 59 kali yang perlu kita darab dengan RM26. Kenapa darab RM26? Kalau kita tengok inilah, tengok tambah RM26 bagi setiap 1,000 yang seterusnya. So dia ada 59 kali 1,000 selepas 1,000 yang pertama itu. So 59 darab dengan RM26. Maksudnya sini dia kena bayar RM1,534. So premium asas maksudnya berapa jumlah premium dia? So tambahkan 2 ini A dan B kita tambah iaitu RM305.50 tambah RM1,534 kita akan dapat RM1,839.50. Lepas itu jangan lupa kita boleh dapat Aiman boleh dapat diskaun NCD dia tidak ada tuntut kan. So dia boleh dapat 25%. So 25% kita tukar kepada pecahan 25/100 darab dengan RM1,839.50. So daripada kalkulator kita dapat RM459.88. Sebenarnya ini perlu tukar kepada 90 sen. Kita tak pakai 88 sen lagi Maaf sini you tukar 90 sen. Dia kalau belakang itu 789 sen, bukan, 89 sen kita kena tukar kepada pulau yang terdekat lah. Okey, ini penggunaan wang di Malaysia kan, sen itu, 90 sen lah. Okey, so berapa premium kasar? So dia dapat diskaun RM459.88. Tapi tadi premium asas dia RM1,839.50 kan. Jadi berapa premium kasar? Premium kasar maksudnya berapa jumlah dia perlu bayar kalau dia beli polisi komprehensif untuk kereta dia. Iaitu premium asas tolak NCD. Premium asas tolak NCD So RM1,839.50 tolak dengan NCD RM459.88 sebenarnya 90 sen Jadi dia yang perlu dia bayar ialah RM1,379.60 sen Memang perlulah kalau dia insurans kalau ikut memang setahun kita kena bayar 1,000 lebih dan semakin lama semakin murah lah sebab dia punya nilai kereta menyusut dan juga NCD punya peratusan pun meningkat. Ini kiraan untuk polisi komprehensif. Memang polisi komprehensif dia bayar paling mahal lah. Boleh Okey. Kemudian kita tengok polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey
So untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian punya polisi, dia hanya 3 langkah. Okey, langkah pertama kita tengok kita kira premium asas. Kita terus pergi premium asas. Contohnya tadi 5 langkah, kita perlu langkah pertama, kedua untuk komprehensif. Tapi langkah ketiga baru premium asas. Tapi untuk polisi pihak ketiga kecurian dan kebakaran, dia terus mula daripada langkah ketiga berbanding polisi komprehensif tadi iaitu premium asas. Kalau kita tengok pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dia adalah 75% daripada premium asas. Premium asas adalah premium asas daripada komprehensif. So komprehensif punya premium asas ialah RM1,839.50. So kita ambil diguna di sini darab dengan 75%. Siapa kata 75%? Rumus kata. Sini. Tadi ada kan? Untuk polisi pihak ketiga kebakaran kecurian, 75% daripada premium asas polisi komprehensif. So kita taraf 75%. 75% awak boleh tulis 75/100 ataupun 0.75. Mana-mana. Lepas itu taraf dengan premium asas daripada komprehensif RM1,839.50. So premium asas dia ialah RM1,379.63. 63 sen. Sekali lagi kita kena tukar kepada 65 sen. 3-4 sen tukar kepada 5. Dan kita boleh dapat nilai kita kata ini diskaun tambah tuntutan kan, NCD 25%. So kita darab RM1,379.63 ataupun 65 sen ini darab dengan 0.25 ataupun darab dengan 25/100 mana-mana. So kita boleh dapat diskaun RM344.91 ataupun 90 sen sebab tak pakai 1 sen lagi Sebenarnya saya sampai akhir baru tukar, tapi kalau boleh tukar sini pun okey Lepas itu premium kasar maksudnya berapa dia kena bayar kalau dia beli polisi pihak ketiga kecurian dan kebakaran? Ya, A tolak B lah, iaitu RM1,379.65 tolak RM344.90. So dia boleh dapat lebih kurang 1000, dia kena bayar RM1,034.75 lebih kurang sebab tadi saya tak pundarkan, ataupun 70 sen pun okey lah tengok mana awak pundar lah. Jadi kalau kita banding dengan komprehensif tadi memang lebih murah tetapi awak kena ingat kalau you beli jenis ini memang nanti pampasan atau tuntutan akan kurang lah. Contohnya mungkin kalau kita langkah orang, kita cedera, perubatan kita tak boleh claim. Itu salah satu contoh lah. Okey, kemudian akhir sekali ialah satu lagi polisi yang paling murah iaitu polisi pihak ketiga. Ini hanya beri pembahasan kepada orang yang kita langkah sahaja. Kereta kita sendiri mungkin tak dapat tuntut dan kita kalau cedera pun tak dapat lah. Okey, so dia murah sikit lah. Okey, premium asas dia kita kena tengok jadual sebab di sini ada jadual untuk premium polisi pihak ketiga. Ini dia kan. Semenanjung kalau 1600 cc RM135 daripada jadual. Okay, RM135 itu ialah premium asas. Lepas itu dia boleh dapat 25% diskaun NCD, nilai diskaun tambah tuntutan. So kalau kita taraf 25% daripada RM135, kita dapat diskaun RM33.75. Dan premium kasar kita tolak lah RM135 tolak RM33.75 dan akhirnya kita hanya perlu bayar insurans untuk polisi pihak ketiga ini RM101.25. RM101.25. Dia murah, memang jauh beza. Kalau tadi kedua-dua yang pertama dan yang kedua tadi lebih 1000 kan, tapi ini hanya 100. Kerana dia insurans dia ini yang paling asas lah. Dia banyak tidak dilindungi awak kena ingat. Okey, so ini saja contoh untuk bagi ini. So nanti awak lengkapkan muka surat ini muka surat 46 sahaja. Awak ambil satu murid, ambil satu gambar, muka surat 46. 46 ambil gambar dan hantar. Okey. Selain daripada hantar itu ada satu lagi, awak hanya perlu ambil gambar muka surat 46 dan hantar sebab cikgu sudah bincang jawapan. Dan kerja rumah awak, anda buka muka surat buku kerja, muka surat
Sekejap muka surat muka surat 41. So awak cuba siapkan muka surat 41. 41. Buat saja dululah. Tapi tak perlu snap dan hantar. Tak perlu snap dan hantar. Hanya perlu buat. Ini muka surat 46 ini sahaja perlu awak snap dan hantar. So itu saja untuk pagi ini. Kita akan sambung pada hari esok lagi ya. Ada tak Google Meet, saya akan beritahu. Hari esok kalau tak ada kita buat Google Meet Jumaat, tengoklah. Sebab besok 3 waktu, mungkin separuh untuk kelas awas, separuh untuk 5 elit. Saya akan beritahu anda lagi lah. So sentiasa rujuk kepada grup WhatsApp kita. So itu saja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.